Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Purple. Alhamdulillah, kita dah masuk dalam siri yang ke-5, perkongsian tentang hasilkan video PDPC mudah untuk beginner, daripada cikgu untuk cikgu. Baik, bila dah masuk siri ke-5, bermaksud kita dah menguasai semua berkaitan dengan asas-asas PowerPoint yang telah kita kongsikan dalam siri yang pertama hingga ke-3. Dalam siri yang keempat, kita telah berjaya menyiapkan satu set lengkap video PowerPoint kita. So, dalam siri yang ke-5, kita akan cuba kemaskan, baiki lagi ataupun bagi wow lagi kita punya video PowerPoint, ditambah dengan editing video, yang mana saya akan menggunakan aplikasi KineMaster. Bagaimana aplikasi KineMaster boleh menambahkan impak wow lagi dalam video PDPC kita yang pada mula-mulanya hanyalah berada dalam PowerPoint. Baik, apa yang kita perlukan ialah of course lah, kesabaran yang tinggi. Sebab bila berkaitan dengan edit video editing, kita memang akan menghadapi macam-macam dugaan. Gambar hilang, video separuh, gambar tak cukup, nak adjust dia punya panjang, pendek, terlebih, terkurang. Itu semua memerlukan kesabaran yang tinggi. Dan untuk menghasilkan ataupun untuk mengedit video yang baik, kita juga perlukan semangat yang sangat tinggi. Okey, bila kata semangat yang tinggi, maksudnya kita akan cuba selesaikan walau macam mana pun video yang telah kita hasilkan daripada PowerPoint. Kemudian satu set PowerPoint yang telah siap, yang kita telah export kepada video yang kita dah buat dalam siri yang keempat lah. Okey, kemudian kita perlukan smartphone ditambah dengan aplikasi edit video. Boleh guna apa-apa sahaja cikgu. Okey, kalau macam saya akan guna aplikasi KineMaster. Dalam Play Store dekat kita punya smartphone yang Android lah, memang berlambak, memang banyak pelbagai jenis aplikasi untuk kita edit video. Okey, pilih saja mana-mana yang kita selesa, yang bagi kita mungkin susah, bagi kita senang, tapi bagi orang lain ada lagi yang lebih mudah. Tak apa cikgu-cikgu, guna apa yang kita rasa selesa, yang kita boleh susun, yang kita boleh edit, yang kita rasa tak susah pun bila kita gabungkan video PowerPoint kita tu bersama dengan aplikasi video editing ni. Okay, so jangan stres, jangan tertekan bila kata ada cikgu guna yang tu, ada kawan guna yang ni. Tak apa, just stay. Okay, guna je apa yang kita biasa guna. Okay, so kali ni kita tengok langkah-langkah yang perlu kita buat, yang kita perlu ikut lah. Okay, untuk kita gabung kita punya video PowerPoint yang dimasukkan ke dalam KineMaster ataupun apa-apa saja aplikasi edit video yang cikgu guna. Apakah langkah-langkah tersebut? Okey, yang pertama, pastikan video PowerPoint yang kita telah berjaya export, maksud daripada PowerPoint yang kita dah buat tu, yang kita telah export dalam format MP4, kita telah pindahkan ataupun video PowerPoint tu dah berada dalam kita punya smartphone. Kenapa? Sebab edit video nanti kita akan buat 100% dalam smartphone.
Tu bagi saya lah. Tapi ada juga yang cikgu-cikgu yang lain dia buat dalam aplikasi, contoh Filmora, dia buat dalam laptop. Kalau macam saya guna smartphone, 100% smartphone. Okay. Yang kedua, pastikan segala bahan yang berkaitan juga kita dah pindahkan masuk dalam smartphone. Contoh lagu, gambar, video atau apa-apa sajalah yang kita rasa kita memang nak masukkan dalam video PowerPoint kita tadi. Okay, kemudian langkah yang ketiga, jika kita perlukan diri kita ni masuk dalam video, so make sure ataupun pastikan kita dah rakam siap-siap. Kita dah rakam diri sendiri kita untuk kita letak dalam video tu. Okay, nak efek yang lagi bagus, letak green screen ataupun layar hijau di belakang gambar kita. Tu kalau yang teknik guna green screen lah. Okay, letak supaya bila masuk video tu kita seolah-olah kita tengah bercakap dalam video tu. Ni efek-efek yang kita boleh buat dalam aplikasi edit video lah. Okay, langkah yang keempat, ni langkah keempat ni maksud dia kita dah mula edit video menggunakan KineMaster ataupun apa-apa sahaja aplikasi video editing. Jom kita tengok cara-cara edit video yang menggunakan KineMaster. Okey, ini adalah seperti yang dijanjikan. Kita akan cuba edit video PowerPoint kita menggunakan aplikasi editing video editing. Okey, atau apa-apa je lah. Okey, cikgu-cikgu boleh guna apa-apa sahaja aplikasi edit video yang bagi cikgu-cikgu mudah, yang selesa nak edit. Okey, jangan stres. Guna je apa-apa yang cikgu-cikgu rasa selesa. Okey, kalau macam saya guna KineMaster sebab saya dah biasa dengan ini. Okey, ada banyak lagi dekat luar tu, dekat Play Store. Macam jenis lah tentang edit video. Okey, pilih je mana yang rasa selesa. Okey, mana nak dapatkan KineMaster? Cikgu-cikgu pergi dekat Play Store. Play Store ni bagi yang smartphone Android lah. Okey. Okey, cari KineMaster. Install. Dah siap dah siap install. Buka. Bila buka, paparan dia akan jadi macam sekarang yang dalam skrin saya ni. Okey. Saya dekat sini dah ada banyak video. Okey, ni video-video saya lah. Okey, ada yang ada tajuk, ada yang tak ada tajuk. Okey, macam mana nak tulis tajuk tu? Okey, cikgu macam ni je. Ni kan. Cikgu tekan kat situ je. Tu type lah. Okey, apa. Contoh. Okey, dah ada contoh. Okey. Tu nak kata ni lah, nak rename kita punya video sebab ada banyak kan. Macam saya ni saya tak tulis tajuk ni, jadi confused. Okey. So, kita akan start kita punya edit video kita, video PowerPoint kita. Okey. Kita belajar sama-sama ya cikgu-cikgu sebab saya ni pun baru belajar juga. Okey, kita tekan tambah. Okey, bila kita tekan tambah akan keluar paparan seperti berikut. Ada banyak pilihan aspect ratio untuk projek kita. Okey, kalau untuk paparan video dekat YouTube atau memang biasalah video, paparan dia adalah 16:9. Okey, so kita pilih 16:9. Okey, bila kita dah pilih 16:9, kita tanda tik dulu ya. Okey, bila kita pilih 16:9, dia akan jadi ni. Dia bukan kosong tau, dia macam tadi tu. Saya cuma tekan tanda tik tadi sebab nak tunjuk paparan kosong macam ni. Okey, macam mana kita nak tambah? Kita tekan media. Okey, kita carilah. Okey, kalau tadi bila kita tekan saja mula-mula paparan KineMaster, kita buka je tambah tu, kita pilih 16:9, dia akan keluar terus paparan macam ni. Cikgu-cikgu tak payah risau. Okey. So, tugas kita seterusnya adalah kita cari video yang kita nak edit tu. Okey, contoh saya transfer daripada laptop ke dalam Telegram.
Okay, bila dalam Telegram tu senang lah, saya buka daripada smartphone pula. Okay, so macam ni saya akan cari Telegram. Okay, Telegram kat sini. Okay, kemudian saya nak cari video PowerPoint saya yang saya nak edit menggunakan KineMaster. Contoh dia, saya ambil tajuk ni. Okay, dah. Okay, saya dah pilih kan. Okay, jangan lupa tanda right kat situ. Maksud dia kita pilih lah media yang kita nak tu. Okay, dah macam ni. Okay, ni dah masuk. Dah siap ke ni? Belum, ni tak siap lagi. Kalau macam ni, baik macam dalam PowerPoint je kan. Okay, kita nak tambah efek apa lagi? Satu terlupa. Contoh, kalau kita terlupa ataupun kita nak, alamak, nak tambah lah sesuatu kat depan ni. Contoh macam intro kan, tertinggal. Macam mana nak letak? Dah masuk dah ni. Okay, jangan risau. Okay, macam mana nak tambah? Pastikan garisan merah ni dia berada di hadapan. Kenapa perlu di hadapan? Sebab kita nak letak, kita nak tambah video kita yang terlupa tu di hadapan. Letak je macam ni. Okay, so bila garisan merah tu dia berada di hadapan, pilih media. Carilah. Macam saya tadi tertinggal intro kan. Okay, saya cari intro saya kat mana? Intro saya dalam Telegram. Okay, mana intro saya? Okay, ni intro saya. Okay, saya dah pilih, dah masuk kan? Okay, ingat dah masuk macam tu, tapi kena tanda tick. Okay, bila dah masuk macam ni lah. Okay, ni tak siap lagi. Okay, ada banyak benda lagi kita nak masuk. Sebab tu bila nak buat edit video ni, satu saya tekankan tadi, kena sabar. Kena kesabaran yang tinggi dan semangat yang tinggi. Okay. Okay, kalau perasan dekat situ ada simbol tambah. Ni kan. Ni sama konsep dengan PowerPoint. Dia adalah transition punya efek. Okay, kita tekan, kita tengok apa yang keluar. Tu. Kalau kita beli yang KineMaster punya yang tak ada watermark, kita belilah. Macam saya ni, saya beli. So dia ada banyak pilihan lah kat situ. Tapi kalau yang basic, yang free punya KineMaster, dia tak banyak lah, dia ada sikit je. Okay. Okay, kalau macam ni saya nak pilih ni. Contoh saya pilih ni. Pilih je lah apa-apa dulu ni cikgu. Contoh saya nak ambil ni, nombor 4. Okay, jangan lupa tanda tick, tanda right. Okay, tengok apa jadi. Okay. Inilah keadaan dia. Okay, so apa lagi nak tambah? Contoh kita nak tambah lagi, kita nak bercakap dekat dalam tu, ataupun kita tak rakam diri kita kan. Macam saya cakap tadi, kita tak rakam, kita tak masuk kat dalam tu. Tak apa. Contoh macam saya suka guna kartun. Okay, kita masukkan gambar kartun. Okay, kita gerak, kita nak letak kat mana kartun. Okay, saya letak kat sini kartun. So stop kat situ. Ingat, setiap kali apa-apa sahaja bahan yang kita nak masukkan, garisan merah tu pastikan dia berada di tempat yang kita nak masuk. Okay, contoh macam ni, saya gerak kan. Okay, saya nak masuk sini. So okay, bila kata kita nak masukkan gambar kartun, gambar objek apa-apa saja di atas kita punya video, kita kena faham konsep layer. Okay, dekat situ ada layer. Layer ni, kalau kita nak senang faham, kita cuba faham layer cake. Layer cake, so cake lapis. Kita cuba bayangkan kan, kek lapis dia kan berlapis-lapis. Ada lapisan 1, 2, 3, ikutlah kek tu tebal macam mana lapisan dia. Macam tu jugalah video ni, dia ada konsep layer dia. Okay, kalau macam sekarang ni, ni layer, ni bukan layer 1, ni ground floor, tapak dia. Okay, kosong, tak ada apa-apa. Okay, so kita nak letak layer 1. Layer 1 mana? Lapisan kedua. Lapisan kedua kita nak gambar kartun kan kat sini. Contoh saya letak dekat ruang kosong ni. So saya letak garisan merah tu kat situ. Saya pergi satu layer. Ingat cikgu-cikgu, setiap kali lapisan yang kita nak letak, lapisan, setiap lapisan, kita kena letak layer. Kita pilih layer. Okay, dalam layer ada banyak pilihan pula. Kita boleh pilih media, boleh pilih efek, boleh pilih stiker, teks dan handwriting. Okay, kalau macam gambar kartun tadi, saya pilih media lah. Okay, media. Okay, saya cari. Okay, contoh saya nak duduk dekat dalam tu. So saya nak cari kerusi lah. Okay, kerusi ni saya nak. Okay, bila dah pilih kerusi tu, jangan lupa tanda tick. Ambil kerusi besar.
Okey, lama kerusi tu besar lah. Tak apa cikgu-cikgu, jangan risau. Kita tekan gambar tu. Dekat situ ada adjustment ataupun panggil apa? Ni okey, kecil besar, kecil besar, kecil besar. Ikutlah besar macam mana. Kemudian kita nak adjust kedudukan dia pula. Kita tekan je gambar tu, tarik dia slow-slow. Okey, jangan kasar. Bila kasar takut tak jadi kan. Okey. Besar, kecilkan lagi. Okey. Dekat atas dia tu pula ada ni untuk ni rotate. Ni nama rotate. Kita nak pusing. Okey, tapi kita nak lah. Okey. Okey, tak puas hati lagi. Kita nak besarkan lagi. Okey, kita nak letak sini. Okey, satu cikgu-cikgu, bila kita masukkan gambar ni, pastikan kita dah remove dia punya background. Ataupun kita cari gambar yang PNG. Maksud dia format yang belakang dia tak ada lah. Macam sekarang ni saya tak ada gambar dekat belakang. Kalau cikgu-cikgu jumpa banyak gambar yang ada background, cikgu-cikgu remove dulu. Okay, ada satu laman dekat internet, dekat Google Chrome. Nama dia remove.bg. Okay, laman tu dia boleh removekan background gambar kita. remove.bg. Okay, cikgu-cikgu tekan yang tu, cikgu-cikgu masukkan gambar, upload gambar dalam tu. Dia boleh tolong remove lah. Jadilah macam sekarang ni, dia kosong. Okay, ingat cikgu, remove.bg untuk buang gambar belakang, background dia. Okay, dah siap lapisan pertama. Okay, so saya tekan tick. Okay, alamak, gambar ni pendek lah. Macam mana nak panjangkan? Okay, jangan risau cikgu-cikgu, sebab panjang ni kan. Okay, tekan je gambar tu balik. Okay, tekan sini boleh, tekan kat situ pun boleh. Dua-dua boleh. So kalau perasan dekat bawah tu dia ada kuning kan. Okay, bila kuning macam ni kita boleh edit dia. Tapi bila dia tak keluar garisan putus-putus tu, maksud dia kita tak boleh edit lagi. So tekan. Okay, tariklah ikut panjang mana kita nak. Okay, kalau dah puas hati dengan tahap kepanjangan ni, boleh stop lah. Kalau tak puas hati lagi, panjangkan lagi. Okey, contoh. Okey, tak cukup lagi, tekan lagi. Okey, panjangkan lagi. Okey. Okey, kalau tak puas hati lagi, kita tarik lagi lah. Ikut kita punya cita rasa. Okey. Okey, saya dah ada kerusi. Kemudian saya nak duduk pula di atas kerusi tu. Okey, tu lapisan yang pertama. So saya nak duduk dekat atas kerusi, saya akan jadi lapisan kedua. Okey, bila kata lapisan, tekan layer. Okey, cari media sebab saya nak gambar. Okey, saya nak gambar kartun lah. Kartun. Contoh saya nak ni. Tu dah ada. Okey, dah pilih, ingat tekan tick. Okey, macam mana nak tarik dia ke situ Okey, kita dah belajar tadi kan. Kita tarik je. Okey, lemak kerusi tu macam kecil sangat. Okey, tak apa. Kerusi sama ada kerusi ataupun orang tu boleh adjust dua-dua. So yang ni saya nak kecilkan ataupun saya nak crop dia. Okey. Bila gambar macam ni dekat paparan sebelah kanan, automatik dia akan keluar macam ni. Dia ada banyak pilihan dia. Okey. Di atas ni untuk ada gunting. Ni ada apa ni? Ni tak ada split screen. Okey, ni nak rotate, tak payah. Okey. Okey, kemudian okey. Contoh yang ni saya nak crop. Okey, tekan cropping. Okey, nak pendekkan sikit. Okey, dah siap, tarik. Okey, nampak besar lagi, kecilkan lagi. Nampak macam seolah-olah duduk kan. So kita adjust pula kerusi ni turun bawah sikit. Okey, kemudian orang, besarkan sikit orang.
besarkan lagi. Okey. Okey, dah. Tapi nampak macam cacat sikit. So, kita tarik. Kita adjust lagi. Kerusi kita besarkan sikit. Okey, besarkan sikit. Okey, kemudian orang ni tengah duduk. Okey. Dah. Okey, kita dah puas hati. Kita tekan tik. Okey. Alamak, gambar pendek lah. Okey, kita dah belajar tadi. Kita boleh panjangkan, tekan dekat gambar tu. Tarik lah. Batuk pula, sorry. Okey. Okey, dah cukup. Okey, bila dah ada gambar, dia macam gambar tu macam tak cantik kan, dia cara dia masuk tu. Dia tiba-tiba masuk Lepas tu dah habis, tiba-tiba hilang macam tu. Okey, kita boleh edit juga cara gambar tu masuk dan cara keluar. Okey, dekat mana kita nak edit? Okey, kita tekan gambar tu macam biasa. Contoh kerusi. Okey, dekat sini ada pilihan dia. In animation, overall animation, out animation. Okey, apa beza dia? Kalau in ni cara masuk lah. Okey, kalau overall ni maksud dia daripada awal sampai akhir tu dia tak berhenti, dia akan animation je, dia bergerak je. Okey, kalau out animation ni cara dia keluar macam mana pergerakan dia. Okey, saya akan guna ni setiap kali saya guna video sebab saya suka dia macam nampak tersusun dah cara dia masuk dan cara dia keluar. Okey, contoh gambar kerusi. Sekarang ni saya tekan layer kerusi. Saya nak cara dia masuk, saya tekan in animation. Okey, saya nak dia slide right. Maksud dia daripada dia akan masuk ke kanan. Okey, contoh. Macam tu. Okey, dia akan masuk macam tu. So, saya nak cara keluar pula. Okey, bila cara keluar, kita tak habis edit lagi. Cikgu-cikgu jangan tekan tanda right tu dulu. Okey, pergi dekat in animation ni. Tekan pula out animation. Okay, kalau tadi dia masuk ke kanan, so ikut kreativiti kita lah. Kita nak dia keluar kiri balik ke, atau keluar kanan balik ke, ataupun keluar bawah. Ikut kreativiti cikgu. So saya nak turun bawah dia. Kerusi tu hilang ke bawah. Okay, so saya dah selesai edit. Barulah saya tanda tick. Okay, kemudian gambar kartun tu pula. Tiba-tiba kan dia dah duduk, kerusi tak sampai lagi. Macam cacat. Okay, so saya nak orang ni dia lambat sikit masuk. So saya tarik. Kerusi dah ada, barulah saya masuk. Okey, saya masuk pun saya sama, saya akan edit animation dia. Okey, in animation. Okey, saya nak dia cara keluar dia ikut pilihan. Dekat bawah ni ada banyak lagi. Cikgu-cikgu try and error. Mana satu animation yang cikgu-cikgu suka. Kalau macam saya pilih untuk jimatkan masa. Saya pilih je lah mana-mana. Okay, contoh saya nak masuk belah. Saya nak masuk macam tu, naik atas. Okay, saya tak habis edit lagi. Saya tekan sini. Kemudian saya pilih pula cara keluar. Okay, cara keluar. Tadi saya naik atas kan. So kali ni saya nak keluar belah kanan pula. Macam tu. Okay, kita tengok kejadian dia rupa macam ni. Okay, kerusi masuk. Orang pun masuk. Bla 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 bla. Tarik. Ni saya cepatkan ya. Okey, kita tengok cara keluar. Okey. Dia kerusi tu dah keluar awal sebab kalau cikgu perasan tadi, kerusi dah keluar tapi orang tu ada lagi. Sebab gambar tu dia terlebih daripada kerusi. Gambar terlebih daripada layer yang pertama, lapisan yang pertama. So, kita panjangkan kerusi. Okey. Ataupun kita bagi sama rata lah. Ni yang kena adjust, kena perlukan kesabaran ni. Dia kena main tarik-tarik kat situ. Okey. So kita tengok. Okey, cantik. Okey, so selesai. Macam mana kita nak animasikan gambar kita tu, kita boleh tukar-tukar juga. Okey, sama ada dia nak keluar macam kita selalu macam bercerita kan. Contoh tiba-tiba orang tu keluar belah atas, belah sini, ataupun keluar belah sini, keluar belah sini. Okey, semua memainkan peranan dekat animation ni. Kita yang tentukan, kita yang pilih atau kedudukan dia dekat mana, kita yang susun. Okey. Okey, dah siap ni. Okey, kemudian tak cukup lagi ni, saya nak panjangkan lagi.
saya nak panjangkan lagi. Okey, dekat sini tak cantik kan? Dia macam terlindung. So kita potong dia. Okey, macam mana cara nak potong? Kita akan potong dekat sini, cikgu. Okey. Bab gunting potong ni, kita boleh potong sini. Kalau kita nak potong yang ground floor, kita nak potong kerusi pun boleh. Kalau kita nak potong, ingat kita tekan objek tu. Okey, kemudian kita potong sini pula. Okey, so pilih mana satu nak potong. Nak potong ni ke, ataupun objek kerusi, ataupun objek kartun tu. Okey, so macam ni saya tengok balik. Kita tengok balik. Okey, saya nak dia hilang. Okey, hilang di sini. Okey, so gambar ni hilang kat sini jugalah. Okey, kita potong dia. Macam mana nak potong? Gunting. Okey, sini ada pilihan sama ada kita nak trim left, trim right, ataupun nak potong tengah-tengah. Saya nak guna tengah-tengah. Okey. Okey, kemudian ni pun saya nak potong tengah. Okey. Dah. Kosong kan? So saya ni, yang ni saya tarik. Ni pun saya tarik. Okey, dah kosong. Okey, dekat sini kita susunlah pula kedudukan dia. Okey, contoh yang ni. Okey, contoh dekat sini saya tak nak kerusi. So saya delete. Okey, saya nak orang sahaja. So orang ni saya nak susun dekat sini pula. Dia tak nak duduk, saya potong dia. Saya bukan potong, saya nak crop dia. Okey, saya nak crop. Okey, crop. Okey, saya nak badan je. Okey, so saya tarik ke bawah. Seolah-olah dia bercakap macam tu lah. Okey. Okey, kalau tadi dia masuk macam tu kan. Okay, ni saya nak ubah pula. Saya nak masuk dia in animation, slide up pula. Slide up betul. Okay, saya nak keluar. Cara keluar aku tinggal ni. Okay, in animation saya nak dia tiba-tiba pop. Macam tu. Okay, kemudian out animation saya nak scale up ataupun scale down. Okey, saya dah puas hati, saya tekan macam ni. Kita tengok kejadian dia apa. Okey. Macam itulah dia. Macam tu adalah cara-cara kita edit kita punya layer-layer tu. Kita punya kedudukan orang ataupun kedudukan kartun tu. Sama juga dengan kalau kita rakam diri sendiri dekat dalam tu pun sama, kita edit macam tu. Cara keluar masuk, cara keluar, kedudukan dia macam mana. Okey, yang ni perkongsian untuk cara memasukkan, menyusun kedudukan layer. Macam mana dia nak masuk, macam mana dia nak keluar. Okay, siri KineMaster ni dia akan bersambung lagi dalam siri yang seterusnya. Cuma siri kali ini saya cuma ajar macam mana nak saya nak kongsikan macam mana nak install KineMaster. Kemudian mula-mula sekali kita nak masukkan media, dan kemudian kita masukkan objek-objek tadi, cara kedudukan dia, macam mana nak keluar dan masuk animasi dia. Okay, perkongsian seterusnya kita akan bincangkan tentang macam mana nak tambah-tambah efek lain, contoh tulisan, green screen, okay, dan lain-lain lah. Banyak lagi KineMaster ni kita kena explore sama-sama. Okay, setakat sini sahaja perkongsian kita untuk siri yang kelima.
Okey, lupa cikgu-cikgu satu lagi nak share. Contoh kalau kita dah siap masuk semua tu, kita nak export dekat dalam ni pun dah siap edit ni, kita tak boleh macam tu, kita pun ada export sama dengan PowerPoint juga. Macam mana export, kita tekan yang ni. Okey, so dekat sini dia pilihan paparan dia lah. Okey, export size berapa. Kalau biasa yang nak paparan cantik ni lah 1080 tu, dia kena 720 ke atas paparan dia cantik. Kemudian kita tekan export. Okey, sekian saja perkongsian kita pada siri kelima. InsyaAllah pada siri seterusnya kita akan berjumpa lagi untuk membincangkan lebih lanjut tentang KineMaster. Okey, bagaimana kita nak masukkan tulisan, dan kita juga akan cuba berkongsikan tentang green screen seperti yang dalam paparan sekarang. Okey, daripada ada latar hijau kepada tiba-tiba tak ada latar hijau. Okey, insyaAllah kita akan kongsi lebih banyak lagi dalam siri yang ke-6. Okey, bye. Assalamualaikum.